Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrul Shah bin Zulkifli. Hari ini saya ingin menemu bual tiga orang daripada latar belakang pekerjaan yang berbeza. Apa mereka faham tentang konsep keluarga Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya ingin berkongsi pandangan saya tentang falsafah keluarga Malaysia. Melalui penghayatan terhadap konsep keluarga Malaysia, kita dapat menanamkan sikap padakan sekretar di jiwa agar kita dapat hidup dengan aman dan makmur. Hal ini jelaslah bahawa melalui pendidikan falsafah juga telah menerapkan konsep metafizik dalam kehidupan kita kerana agama merupakan sebagai panduan hidup kita. Marilah saya teruskan dengan sesi temu bual yang telah saya jalankan. Perkenalkan diri anda. Saya Dr. Irzan Ahmad. Saya adalah pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar Universiti Tunku Sri Malaysia. Assalamualaikum, saya Intan Sanatun Nur binti Zainal Abidin. Saya berumur 38 tahun, berkhidmat sebagai penolong pegawai farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia. Nama penuh Syazah Amni binti Muhammad Najib. Umur tahun ni 27 tahun. Pekerjaan sekarang sebagai Research and Development. Apakah pandangan anda mengenai konsep keluarga Malaysia? Okey, keluarga Malaysia ni dia secara asasnya adalah macam kalau kita lihat daripada segi generalisasinya lah macam kahwin campur lah. So daripada perkahwinan campur daripada dua kaum ataupun dua agama yang berbeza. Di mana sebenarnya perkahwinan campur ni tak orang kata bukan benda yang baru lah di Malaysia, dan kita menggunakan konsep ni untuk diperbesarkan dalam rakyat Malaysia lah. Okay, jadi kita menyatu kepadukan semua rakyat Malaysia dengan mengetepikan perbezaan politik, perbezaan kaum, perbezaan agama dan sebagainya. Konsep keluarga Malaysia ini diperkenalkan dengan menggariskan tiga teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Okay? Pengkayaan nilai di bawah tiga teras ialah menyemai budaya integriti dalam keluarga, menjadikan prinsip dan keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga, dan jadikan amalan bermusyawarah sebagai amalan keluarga. Bagaimana yang kita tahu, seluruh dunia menghadapi krisis ekonomi apabila COVID-19 melanda, and saya rasa pandangan saya mengenai konsep keluarga Malaysia ini adalah sangat bagus, which is a good plan for a better future yang mengutamakan penyatuan rakyat bagi pengukuhan ekonomi pada masa hadapan. Bagaimanakah konsep keluarga Malaysia diperkenalkan? Okey, konsep keluarga Malaysia keluarga Malaysia ni diperkenalkan disebabkan oleh COVID semenjak COVID-19 ni, di mana semua orang mengalami kesukaran dalam kelangsungan hidup. Jadi kita konsep ni sebagai upaya untuk menyatupadukan semua orang supaya bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah sosioekonomi. Konsep keluarga Malaysia diperkenalkan untuk meningkatkan usaha bagi meluaskan lagi konsep dan hala tuju keluarga Malaysia agar mudah difahami dan dihayati setiap lapisan masyarakat, seiring dengan hasrat kerajaan untuk memulih dan mengembalikan negara daripada pandemik COVID-19 dan ekonomi yang sedang kita lalui. Tiga teras utama yang digariskan adalah keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Manakala antara pengkayaan nilai di bawah tiga teras ini adalah seperti menyemai budaya integriti dalam keluarga, menjadikan budaya amanah sebagai budaya keluarga, menjadikan prinsip keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga, dan menjadikan amalan bermusyawarah sebagai amalan keluarga. Konsep keluarga Malaysia perlu dilaksanakan. Okey, baik, sekiranya konsep ni tidak dijalankan, jadi semua orang akan mementingkan diri sendiri. Mereka akan mengambil kepentingan politik umpamanya ataupun kepentingan peribadi. Dari pandangan saya, konsep keluarga Malaysia ini merupakan satu usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memastikan semua dapat mengecapi nikmat pembangunan negara dengan menyatupadukan semua kaum, bangsa dan agama. Konsep keluarga Malaysia ini diperkenalkan untuk menggariskan hala tuju strategik rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa dalam berganda mahu memulihkan negara daripada impak negatif COVID-19. Ia juga bertujuan untuk menyatupadukan rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan perbezaan politik dalam mencapai kestabilan, memulih semula dan merapatkan jurang ekonomi. Apakah harapan yang diharapkan dalam tempoh jangka masa panjang atau pendek pada masa akan datang? Okey, diharapkan pada masa yang akan datang semua orang dapat bersatu padu dan kita dapat mengatasi kesan daripada pandemik ni,
dan seterusnya kita berjaya merealisasikan konsep wawasan 2030 yang telah diaspirasikan oleh Perdana Menteri. Harapan saya mengharapkan dengan menggunakan konsep keluarga Malaysia, negara kita dapat meningkatkan nilai murni bagi mengukuhkan lagi kekuatan dengan keunikan pelbagai agama, bangsa dan kaum, seperti saling bermuafakat dan tolong-menolong antara satu sama lain. Harapan dalam tempoh jangka masa yang panjang atau pendek pada masa yang akan datang apabila rakyat Malaysia mengamalkan konsep keluarga Malaysia ini adalah negara dapat dipacu keluar dari jurang ekonomi atau krisis kesihatan, dan diharapkan ia dapat menjamin penyatuan negara, menjamin kesejahteraan negara bagi mendepani cabaran pada masa yang akan datang. Kesimpulannya, berdasarkan ketiga-tiga panel yang telah saya menemubual dalam konteks falsafah keluarga Malaysia, jelaslah bahawa keluarga Malaysia ini menghubungkan sejenak tempat melalui hubungan jauh lebar bagi mengukuhkan lagi institusi keluarga Malaysia. Hal ini demikian kerana melalui program atau projek ini, kerajaan memperkayakan kepada agenda-agenda kerajaan dengan memberikan makna yang lebih mendalam supaya rakyat terlihat tiga teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran, supaya rakyat merasai bermakna dan dihargai setiap apa yang dilakukan oleh kerajaan melalui pembangunan keluarga Malaysia. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menerapkan unsur-unsur elemen seperti rohani, emosi, sosial dan juga intelektual agar suatu usaha berterusan ke arah potensi perkembangan potensi diri secara menyeluruh bersepadu bagi mewujudkan individu yang seimbang.